Salam sejahtera, saya Sheila Dewi Goindarajan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Kesan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif, STAN dan Pembelajaran Konvensional terhadap Pencapaian dan Sikap Murid di Sekolah Rendah. Matematik merupakan penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Maka penguasaan ilmu matematik perlulah ditingkatkan bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan kemahiran dalam bidang matematik perlulah dibina dari peringkat sekolah dan lebih penting di sekolah rendah lagi. Walaupun matematik merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam sistem pendidikan di negara ini, namun begitu seringkali terdengar keluhan daripada pelbagai pihak tentang tahap penguasaan matematik yang lemah di kalangan majoriti murid di negara ini. Pada masa kini, murid-murid yang pencapaian rendah semakin meningkat di sekolah rendah. Dengan demikian, pembelajaran dalam bilik darjah memainkan peranan yang amat berat dalam pencapaian murid-murid. Oleh itu, terdapat keperluan untuk meningkatkan pencapaian murid-murid sekolah rendah supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik melalui kaedah instruksional yang sesuai. Menurut Lee 2008 menyatakan bahawa pembelajaran kooperatif merupakan aktiviti pembelajaran dalam kumpulan yang berstruktur di mana pembelajaran adalah bergantung pada pertukaran maklumat secara sosial di antara ahli-ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan adalah bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan juga ahli kumpulannya. Namun begitu, masih ramai guru telah menggunakan kaedah instruksional konvensional kerana mereka berpendapat bahawa murid-murid memerlukan lebih banyak pembelajaran berpusatkan guru secara bersemuka. Ini mungkin disebabkan oleh dapatan kajian-kajian lepas telah menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan antara pencapaian murid yang diajar dengan kaedah instruksional pembelajaran kooperatif dan kaedah instruksional konvensional. Kaedah instruksional konvensional adalah lebih berfaedah kepada murid sekolah rendah kerana mereka memerlukan perhatian guru yang lebih mendalam, terutama sekali kepada murid yang lemah dalam pembelajaran. Namun, Ramli 2016 mendapati bahawa kaedah instruksional pembelajaran kooperatif adalah lebih berkesan kerana kaedah ini bukan sahaja membantu meningkatkan pencapaian akademik tetapi ia juga berkesan untuk memupuk kerjasama dan sikap yang positif. Kaedah instruksional kooperatif adalah sejenis strategi pembelajaran di mana komunikasi semuka disediakan dan interpersonal tugas disampaikan kepada murid-murid di samping peluang belajar yang ditentukan di kumpulan yang dibina. Kajian ini mensiasat perbezaan dalam pencapaian matematik dan sikap murid-murid tahun 5 melalui dua kaedah instruksional ini. Latar belakang kajian. Kurikulum matematik tahun 5 adalah penekanan terhadap konsep, fakta, kemahiran mengira dan menyelesaikan masalah. Matematik biasanya dianggap sebagai satu mata pelajaran abstrak
dan memerlukan murid-murid boleh berfikir secara sistematik. Bersesuaian dengan sukatan matematik di peringkat sekolah rendah yang menjadikan matematik sebagai satu subjek teras yang menekankan lebih daripada satu kemahiran. Transformasi kurikulum matematik tahun 5 merujuk kepada usaha menambah baik program pembelajaran bagi meningkatkan keberhasilan murid. Namun, murid-murid sekolah rendah masih tidak berminat untuk mendalami ilmu matematik kerana mereka beranggapan negatif terhadap mata pelajaran matematik dengan menyatakan matematik sangat susah dan membosankan, dan ini dapat menurunkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran ini. Walau bagaimanapun, menurut laporan pentafsiran sekolah rendah, pencapaian matematik dalam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR bagi tahun 2018 dan 2019 berada pada tahap yang rendah. Kebanyakan murid mendapat grade D, iaitu 30.23% pada tahun 2018 dan 29.80% pada tahun 2019. Grade A hanya mendapat 18.22% pada tahun 2018 dan 19.43% pada tahun 2019. Pencapaian matematik boleh dikatakan berada pada tahap yang kritikal. Pernyataan masalah. Kajian mengenali pembelajaran kooperatif masih sangat kurang yang mensiasatkan dan menentukan pembelajaran yang dapat meningkatkan pencapaian murid di sekolah rendah. Ini adalah kerana masih kurang kajian yang membuat perbandingan terhadap kaedah-kaedah instruksional yang berbeza, terutama sekali bagi mata pelajaran matematik. Menurut Ramli 2016 mendapati bahawa kaedah pengajaran dan pembelajaran kooperatif membantu meningkatkan pencapaian akademik. Malah, kajian Lai 2008 mendapati bahawa pembelajaran kooperatif tidak banyak mempengaruhi pencapaian pelajar berbanding dengan pendidikan berpusatkan guru konvensional. Syahimi 2004 berpendapat bahawa murid yang lemah secara konvensional dapat menarik perhatian guru. Namun, Ishak, Slamat dan Abu 2009 tidak bersetuju kerana menurut mereka murid cepat kehilangan minat dengan menggunakan kaedah konvensional. Selain itu, penggunaan kaedah kooperatif ini dianggap memerlukan masa yang lama dan guru takut tidak dapat menghabiskan silibus. Namun begini, keadaan berbeza menurut Azizi 2017 pula menegaskan sikap kerjasama yang wujud melalui kaedah pembelajaran kooperatif ini memberi peluang untuk memberi idea dalam perbincangan dalam kumpulan. Namun, Strait 2012 berpendapat bahawa masih terdapat keraguan sama ada pembelajaran kooperatif lebih unggul daripada pembelajaran konvensional untuk murid-murid di sekolah rendah bagi mata pelajaran matematik. Kajian ini telah membantu dengan memberi tumpuan kepada kesan kaedah pengajaran yang berbeza yang berkaitan dengan pencapaian murid dan sikap mereka dalam mata pelajaran matematik. Kajian ini membandingkan dua kaedah instruksional iaitu kaedah instruksional kooperatif dan kaedah instruksional konvensional pada murid-murid tahun 5 di sekolah rendah dengan menggunakan reka bentuk seri masa analisis. Objektif
kajian pensiasatan ini adalah untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan pencapaian dan sikap di kalangan murid tahun 5 yang menerima arahan melalui kaedah instruksional pembelajaran kooperatif atau melalui kaedah instruksional konvensional. Oleh itu, objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut. Untuk mensiasat kesan kaedah instruksional pembelajaran kooperatif ke atas pencapaian murid-murid tahun 5 berbanding dengan kaedah instruksional pembelajaran konvensional yang berkaitan dengan mata pelajaran matematik. Untuk mensiasat kesan kaedah instruksional pembelajaran kooperatif ke atas sikap murid-murid tahun 5 berbanding dengan kaedah instruksional pembelajaran konvensional yang berkaitan dengan mata pelajaran matematik. Kajian kerangka konseptual melalui model pembelajaran 3P menunjukkan hubungan antara pengajaran dan pembelajaran dan pada dasarnya merangkumi hasil pembelajaran murid-murid. Oleh itu, melalui kaedah ini, guru dapat merumuskan rancangan pengajaran harian dengan lebih jelas untuk melaksanakan aktiviti di dalam kelas dan akhirnya mencapai objektif pembelajaran. Rasional penggunaan model 3P dalam kajian ini adalah untuk merancang kesinambungan mengikut tahap. Oleh itu, penyelidik dapat merancang strategi untuk menghasilkan dapatan kajian yang menggalakkan. Dalam konteks kajian ini, hasil pembelajaran dinilai berdasarkan pencapaian dan sikap murid. Metodologi. Dalam kajian ini, murid-murid tahun 5 dipilih sebagai sampel kajian. Untuk pembelajaran kooperatif menggunakan STAND, setiap kumpulan diberi soalan untuk dijawab dalam kumpulan dan jawapan pelajar mestilah dalam bentuk I-thinking. Untuk pembelajaran konvensional, guru pembelajaran konvensional memberi penerangan mengenai topik untuk keseluruhan kelas dan guru memberikan banyak input dan pengetahuan sehingga akhir pengajaran. Instrumen kajian. Untuk kajian ini terdapat 3 instrumen utama, iaitu ujian matematik, soal selidik dan temu bual. Instrumen utama kajian ini adalah ujian matematik, iaitu ujian pra, ujian 1, ujian 2 dan ujian pos yang terdiri daripada 40 soalan pilihan. Instrumen yang kedua adalah soal selidik. Soal selidik yang digunakan untuk mengukur sikap murid terhadap pembelajaran yang diikuti dan pengaruhnya terhadap peningkatan sikap dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah temu bual. Di samping itu, temu bual juga digunakan dalam kajian ini. Tujuan penggunaan temu bual dalam kajian ini adalah untuk menyokong dan melengkapkan dapatan kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan melalui ujian pencapaian murid-murid daripada kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan menunjukkan bahawa murid-murid yang diajar melalui pembelajaran kooperatif menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding dengan kumpulan kawalan iaitu mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya, data soal selidik mengenai sikap murid terhadap mata pelajaran matematik juga dianalisis untuk menunjukkan min dan sisipan piawai yang diperoleh oleh sikap murid seperti yang ditunjukkan dalam graf. Perubahan sikap terhadap pembelajaran kooperatif berbanding dengan pembelajaran konvensional. Ini membuktikan bahawa murid-murid yang belajar menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif memahami matematik dan terhadap perubahan sikap terhadap subjek berbanding dengan kaedah pembelajaran konvensional. Dapatan kajian temu bual. Temu bual dinyatakan dengan jelas dalam pandangan responden bahawa kaedah instruksional pembelajaran kooperatif menjadikan murid-murid lebih yakin diri daripada pembelajaran konvensional. Sikap
berubah lebih banyak melalui kaedah instruksional pembelajaran kooperatif berbanding dengan kaedah instruksional pembelajaran konvensional. Hal ini terbukti dengan hasil skala sikap membandingkan kedua-dua kaedah instruksional. Nilai min tertinggi ialah kumpulan pembelajaran kooperatif iaitu 4.30 diikuti dengan nilai min 1.10 untuk kaedah instruksional konvensional. Kesimpulannya, dapatan kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif merupakan satu kaedah instruksional yang sesuai bagi murid-murid mengambil bahagian secara aktif di dalam pembelajaran mereka. Selain itu, sikap terhadap matematik juga menunjukkan perubahan selepas mengikuti kaedah instruksional pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif menyebabkan murid-murid menjadi lebih positif dari segi sikap. Murid-murid menunjukkan minat belajar secara berkumpulan kerana sebarang masalah yang dihadapi boleh dibantu oleh rakan-rakan di dalam kumpulan. Kajian semasa menunjukkan bahawa pembelajaran kooperatif mempunyai kesan yang lebih positif terhadap pencapaian dan sikap murid berbanding dengan pembelajaran konvensional pada murid tahun 5 bagi mata pelajaran matematik di sekolah rendah. Walau bagaimanapun, pembelajaran kooperatif itu lebih berkesan dari segi peningkatan sikap murid. Proses pengajaran di sekolah rendah untuk mata pelajaran matematik tidak bolehlah bergantung lagi pada pembelajaran konvensional. Sebaliknya, kaedah pembelajaran seperti pembelajaran kooperatif perlulah ditingkatkan. Sekian, terima kasih.